bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Selamat pagi, selamat berhujung minggu buat anda semua yang bersama dengan kami. Masya Allah. Hari ini kita dah 27 Ogos bersama dengan 10 Safar kita dalam Assalamualaikum Subuh. Matlamat kita hanya satu, untuk sama-sama kita bina syurga di rumah. Bina rumah di syurga, dan kita nak satu keluarga. Kita masuk syurga sama-sama dan bersama kita mengambil pelbagai ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu membentuk Malaysia Madani. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan Musalla Ar-Raudah dengan tajuk yang akan kita kongsikan kepada anda hari ini adalah Bantulah Allah, Allah membantumu. Dan saya perkenalkan sahabat saya yang berada di sebelah saya sekarang ini. Masya Allah, kita bersama dengan Ashraf Muslim. Assalamualaikum Ashraf. Waalaikumsalam Dewi. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sana, tak lain tak bukan, tak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah selaku pengerusi Musalla Ar-Raudah. Apa khabar Ustaz pagi ni? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Seadanya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, topik kita hari ini adalah Allah
Allah membantumu. Betul. Sebenarnya apa yang nak disampaikan? Mungkin ada yang keliru seperti tadi Ashraf ada kata, bantulah Allah. Macam kenapa Allah kita perlu pula kena bantu ke? Allah kena bantu ke? Jadi mungkin Ustaz kongsikan kepada kami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah kembalikan semula roh ke jasad kita. Allah beri afiat pada tubuh badan kita dan beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut namanya. Alhamdulillah. Terima kasih Dewi. Terima kasih juga Ashraf. Ada dua host pagi ni. Oh, Masya Saya Allah. bimbang saya kena tanya banyak soalan. Saya senyap bila kat sini. Jadi Alhamdulillah, syukur hari ini kita nak bincang tentang bantulah Allah, Allah bantu kita. Allah perlu bantu ke? Soalan tadi kan? Sedangkan Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, perlu bantuan ke? Sebenarnya kita kena faham firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan ditetap teguhkan tapak kaki kamu. Di sini bermaksud, kata Imam Ibnu Katsir, jika kita mentaati Allah ataupun menuruti agama Allah, maka Allah akan tolong kita dengan menetapkan tapak kaki kita bila kita berada di akhirat esok, hari kiamat. Itu satu. Dr. Muhammad Sayyid Tantawi almarhum merupakan mantan Syekhul Azhar, disebut, jika kamu menolong Allah bermaksud kamu menolong agama Allah dengan melakukan ketaatan dan istiqamah melakukan ketaatan dan mengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menetap teguhkan tapak kakinya dalam melakukan amal ibadah dan Allah akan memberikan kepadanya rasa syukur atas nikmat yang Allah beri pada dia. Itu maksudnya. Bermaksud hari ini kita nak bincang apa yang sumbangan kita nak beri pada Allah yang Maha Kaya, pada Allah yang Maha memberi kepada kita. Iaitu dengan kita melakukan segala titah perintah Allah, dalam masa sama kita tinggalkan tegah larangan dan juga kita mentaati junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Insya-Allah Allah bantu kita setiap masa. Sebagai contohlah, saya ambil satu kisah yang cukup masyhur, Sayyidina Uthman ibn Affan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat, sesiapa yang boleh membeli, cerita pasal telaga, boleh beli telaga rumah yang ada pada ketika itu di kota Madinah, yang mana orang Mekah datang ke Madinah, mereka biasa minum air Zam-Zam di Mekah. Sampai di Madinah tidak ada air bersih, kecuali ada satu telaga namanya telaga rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi nak guna air itu, ialah orang kata harga Yahudi, kata orang tu. Harganya mahal. Maka Rasulullah kata, siapa yang beli telaga ini pada Yahudi, maka nanti Allah akan gantikan dengan pahala, setiap timba dapat pahala. Dan hari akhirat esok Allah akan beri minum dalam syurga. Beri minum dalam syurga. Maka Sayyidina Uthman orang pertama sekali jumpa Yahudi. Aku nak beli. Tapi Yahudi kata tak boleh. Sebab Sayyidina Uthman nak beli semua. Dia kata kalau kamu nak beli juga, aku boleh jual separuh. Maka separuh tu dia beli, dia ringkaskan ceritalah. Maka dijadualkan waktu untuk ambil air. Sayyidina Uthman kata pada para sahabat, kamu ambil air pada hari pemilikan tu milik aku. Dia berselang-seli. Jadi pada hari Sayyidina Uthman punya pemilikan tu dapat, maka dia orang beli. Dia orang ambil air tu. Dan ambil tu pula dalam gandaan untuk 2 hari. Maknanya hari berikutnya bila pemilikan tu kepada Yahudi, maka tak ada orang lagi nak ambil air. Akhirnya jual ke semuanya. Apa yang berlaku bila dia tolong Allah, Sayyidina Uthman tolong Allah dengan membeli telaga ini daripada Yahudi, lalu mendermakan kepada umat Islam, akhirnya Allah tolong bantunya. Yang kita nampak pertama sekali di hari akhirat pahalanya sangat banyak. Dan di dunia Allah bantu Sayyidina Uthman. Kita tengok diluaskan rezekinya, perniagaannya makin maju dan telaga rumah itu akhirnya menjadi satu kebun kurma yang sangat besar. Dan hingga hari ini aset daripada telaga ini telah menjadi satu bangunan besar dipanggil Hotel Wakaf Sayyidina Uthman di Kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Maknanya di dunia kita nampak, di akhirat pun walaupun kita tak nampak, Nabi dah janjikan kepada mereka ini
yang menolong Allah, Allah akan tolong mereka pada hari akhirat esok insya-Allah. Masya-Allah, itu dia kan yang nak dimaksudkan sini, bantulah Allah itu maknanya kita menolong agama Allah Ya. Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi mungkin dalam Ashraf sendiri mungkin boleh kongsikan bagaimana Ashraf melihat tajuk kita pada hari ini, bantulah Allah, Allah membantumu. Mungkin Ustaz. Okey, terima kasih Dewi. Bila dapat topik ini, saya sebenarnya agak takut juga untuk dia beri caption dia kan, bantu Allah dan macam mana Allah bantu kita. Tapi sebenarnya benda tu kita lalui dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebab bila kita lihat kalau kita nak sesuatu daripada Allah, kita kena ada sumbangan kepada dia. Kan? Apa yang kita lakukan setiap hari ialah macam contoh solat, baca Quran, kan, beribadah, itu semua untuk kita. Kan, kalau kita nak ekstra, kita nak kena lebih, kita kena beri sumbangan pada dia. Dan sumbangan ni ada banyak cara. Dan sumbangan-sumbangan ni contohnya bersedekah. Kan, bersedekah pula ada beberapa cara bersedekah lah. Sedekah dari segi masa, bersedekah dari segi kita punya tenaga kita, masa kita kan. Contohlah derma anak yatim. Kalau kat surau kat masjid tu, RM1 kita nak keluar tu sekejap je. Kan, tapi nak menderma untuk membesarkan anak yatim, jaga anak yatim, bagi makan anak yatim, nak bagi pendidikan kat dia, nak jadi mereka yang seorang yang berjaya, tak semua boleh buat. Jadi itulah tanggungjawab kita. Fikir macam mana kita nak buat, sebab Allah dah bagi akal fikiran pada kita untuk memikirkan di dunia dan di akhirat. Selalu kita dunia kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So dunia untuk akhirat kita kena dapat kejayaan. Tapi kalau asyik fikir dunia, maknanya kita tak guna akal. Kita ni ibarat macam lembu lah bagi saya lah. Ya, betul Ustaz kan? Kalau na'am. Kalau kita ternak. Betul lah. So kalau macam lembu pun sama, kalau kita tengok pagi petang malam, benda yang sama dia buat kan. So kita kalau kita ada akal, kita kena fikir untuk kehidupan kita. Akhirat kita macam mana nanti kan. So kita nak lebih, kita kena bagi sumbangan pada Allah, kita kena bersungguh-sungguh pada dia, banyak pengorbanan yang perlu kita buat kan. Nak sesuatu benda yang baik kena ada pengorbanan kan. Contohnya kita nak berhijrah, pengorbanan masa, kita pengorbanan untuk menjadi macam-macam kan, dari segi idea kita, pemikiran kita, cara berfikir, semua nak kena berubah. Itu bagi saya lah untuk berubah menjadi lebih baik. Dan bila kita nak membantu seseorang itu ataupun tanggungjawab kita ni memberi sumbangan ni, yang pentingnya dapat memberi manfaat orang yang mereka di luar sana. Dalam masa yang sama dia dapat memberikan perubahan pada mereka, dekat dengan Allah SWT. Apa cara pun, sebab apa kita ni macam ustaz memang kerja untuk memberikan dakwah apa semua. Dan ada juga macam profesional yang lain kan, contohnya dia seorang doktor, dia seorang arkitek, dia seorang seorang pelakon. Tapi setiap orang tu ada kelebihan untuk bagaimana untuk memberikan sumbangan kepada Allah. How you memberikan sumbangan yang dalam bentuk macam mana, gunakan akal fikiran kita. So insya-Allah bagi saya as long sedikit ni dapatlah memberikan apa yang saya faham tentang bagaimana untuk membantu Allah. Allahu akbar, masya-Allah, itu dia kan Ustaz kan. Dan kita faham setiap dari kita ada peranan masing-masing. Bagaimana caranya untuk kita membantu Allah, membantu agama Allah. Allahu akbar. Jadi Ustaz Ashraf, kita nak berehat dulu seketika insya-Allah. Kita minum air dulu, air dah ada di depan. Jadi kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Yang Maha Perkasa, Allahul Hakim, yang Maha Bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah, kita masih lagi dalam topik bantulah Allah. Allah membantumu. Dan tadi saya teringat kata-kata Ashraf. Ashraf dia sebut bagaimana cara untuk kita membantu Allah. Mungkin salah satunya dengan bersedekah. Kan kadang-kadang ada bersedekah, mungkin tak boleh nak bersedekah. Kita bersedekah dengan senyuman, sedekah dengan tenaga. Tapi mungkin Ashraf boleh kongsikan kepada kami apa yang boleh kita mulakan hari ini untuk kita membantu agama Allah. Okey, terima kasih Dewi. Kalau kita lihat, ya, macam saya cakap tadi, setiap orang ada kelebihan masing-masing. Setiap orang kena fikir apa tanggungjawab dia kepada Allah, kan. Tanggungjawab kita pada setiap hari, contohlah kita bersama dengan keluarga kita, kan. Dia tanggungjawab sebagai seorang suami, itu memang tuntutan kita. Allah, apa yang Allah suruh. Dia kena fikir, itu apa yang Allah suruh. Baca Quran, itu apa yang Allah suruh. Sebab apa kita nak minta dia rezeki, kita nak minta dia, contoh kita kerja, kan. Sebab kita nak duit, kan, untuk kita, keluarga kita, untuk orang sekeliling kita. Tapi dia kena fikir lagi apa yang kita telah buat untuk dia, kan. Puasa sunat tu untuk kita, kan. Kalau kita doa kita minta dengan dia. Jadi kita kena fikir apa yang kita buat, macam mana Nabi buat, apa macam mana sahabat-sahabat Nabi buat. Nabi diibaratkan seperti Al-Quran bergerak. Dia pergi mana-mana, kan. Lepas tu dia pergi sana, dia berkorbankan masa dia, tenaga dia, supaya orang sekeliling tu dekat dengan Allah. Dia pergi sini dekat dengan Allah. So jadi kita ni macam, kalau kita tak fikir ke arah itu, maknanya kita hanya pentingkan diri kita sendiri. So jadi macam mana kita nak buat sumbangan pada Allah, kita mula pada hari ini, cuba tanam diri kita apa yang kita boleh buat. Kalau kita ni tak ada duit, tak ada, macam kalau contoh arkitek, dia akan fikir macam mana nak buat bangunan tu nampakkan Islam tu hebat, kan. Kita kena angkatkan Islam tu indah, Islam tu hebat. Sebab kita agama Allah ni, kan. So kita sebagai hamba dia, kita kena tahu apa tanggungjawab kita, apa yang kita perlu buat. So kalau dia seorang cikgu, apa nak kena buat? Memang kerja dia diselit-selit pasal tentang dakwah, kan. Dia ingatkan suruh baca Quran, ataupun seorang doktor. SOP kalau tengok kat dalam emergency room, kan, dia tak ada pun SOP suruh zikir, mengucap, tak ada. Kan, dalam keadaan kelam kabut apa semua tak ada. So jadi apa yang dia buat, itu dia punya sumbangan dia. Makcik baca ni. Okey, kalau tu dalam dekat ward tu, kan. Okey, dia tengok ni pakcik tak sembahyang, pakcik nak solat ke? Tolong ambilkan wuduk dia. Itu at least kita korbankan masa kita, kita tambahkan kita punya SOP kita dalam bekerja untuk mendakwah. Untuk kita bantu dia orang supaya mereka dekat dengan Allah, kan. Lama-kelamaan disebabkan perbuatan kita, contohlah mereka berubah dan mereka tiba-tiba esok dia meninggal. Allah. Daripada dia tak buat, lepas tu dia berubah, mungkin disebabkan perubahan tu disebabkan kita. Kan, kerana Allah SWT, tapi melalui kita. Jadi itu bagi saya, apa saja yang kita lalu dalam kehidupan kita, kena fikir apa kita boleh buat. Kalau contoh tak ada sangat duit, tak ada masa ada, kan. So pergi surau-surau tu susun selipar, semua mudahkan orang nak pergi solat, balik solat. So jadi at least bagi saya itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat indah lah. Kita nak tunjukkan Islam tu indah dalam bentuk macam-macam cara, dari segi fizikalnya, dari segi perbuatan kita, dari segi akhlak kita. Jadi lama-lama orang kan tengok, bagusnya, kan. Aku nak dekatlah dengan Allah, aku nak dekat dengan Islam. So insya-Allah bagi saya itu salah satu cara lah. Dia kena fikir macam mana
mana nak kena bermula dari segi pemikiran kita, baru kita boleh implement itu insya-Allah. Masya Allah, itu dia kan, kita nak kena bermula daripada pemikiran kita untuk kita, bagaimana cara kita, peranan kita untuk apa yang kita buat adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita dah tengok tadi visual tadi kan berkaitan dengan Musalla Ar-Raudah kan. Ini mungkin dalam Assalamualaikum Subuh ini salah satu cara macam mana kita untuk membantu Allah dengan mendirikan rumah Allah, membangunkan rumah Allah. Dan macam sebelum ni saya difahamkan tinggal lagi 10% untuk siap dibina. Jadi mungkin apa perkembangan terbaru dan juga terkini dari Musalla Ar-Raudah sendiri Terima Ustaz? kasih Dewi. Terima kasih juga kepada Ashraf, banyak memberi input yang sangat Masya bermanfaat. Allah. Apa yang saya nampak daripada apa yang disebut oleh Ashraf tadi ialah tak cukup dengan apa yang kita buat sekarang. Ya. Kita kena ada nilai tambah, added value, kata tak? Sebagai seorang guru, apa added value dia sebagai seorang guru? Sebagai doktor, apa added value? Mungkin kita sebagai Muslim, Ashraf tak pernah dia Ashraf Ya, Muslim. Muslim. Dia paling mulia Muslim lah tu. Dia. Saya nak buat muslimah lah Pak. Jadi sebagai Muslim apa added value kita? Ya. Mana kita semayang dah. Mungkin added value-nya solat sunat. Zakat dah. Apa added value pada zakat? Sedekah. Kita infak, sedekah. Ya. Jadi begitulah, ini peluang sebenarnya 10% yang terakhir ini. Saya nak mengajaklah tuan-tuan, perempuan semua dalam membina sebuah masjid ni, kalau harap kedekat kami EJK memang rebah di tengah jalan. Tumbang separuh jalan. Tapi alhamdulillah sokongan yang sangat padu daripada tuan-tuan semua, para penonton semua. Akhirnya setakat ni dah 90% lebih, sikitlah. Masya-Allah. 92 gitulah. Sikit lagi dah siap. Sikit, 8% lagi. Masya-Allah. Tapi yang 8% ni Dewi Ashraf, rupa-rupanya bila kita bina, saya dah ada pengalaman sebelum ni. Ini yang terlibat kita membina sebuah masjid yang skala besar. Anggaran 7 hingga 8 juta bangunan tu. Jadi rupa-rupanya dia letak kat yang 10% akhir tu yang banyak duit diperlukan. Contohnya kapet kita perlukan 100,000, akustik 100,000, kemudian tube well 100,000 juga sekali dengan pump sistem dia, penapisan yang proper lah kita kata. Kemudian air condition, kemudian kita nak atas ni kita nak guna solar apa semua. Semua itu saya kira balik memang sangat menyeramkan jumlahnya. Nak sebut pun takut, tapi lebih daripada 1 juta. Jadi saya ucap ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang tak putus-putus menyumbang. Ni masjid kita semua. Masjid kita semua. Sebab duit daripada poket tuan-tuan semua ada yang bagi RM1 sampailah jumlah yang sebesar 50,000 pun ada. Jadi ini peluang untuk sama-sama kita share kita punya sedikit rezeki yang Allah beri pada kita. Dan juga tentu sekali apa yang Nabi sabdakan kepada kita, siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, walaupun kecilnya sarang burung atau lebih kecil daripada itu, Allah telah membina untuknya akan sebuah mahligai dalam syurga. Jadi kita kena nampak bayangan mahligai kita tu di syurga. Sebagaimana tadi Nabi kata siapa yang beri telaga tu dia akan minum dalam syurga. Maksudnya dalam syurgalah dia tu. Ni Nabi kata siapa yang bina akan sebuah masjid walaupun kecil sarang burung, Allah bina mahligai dalam syurga untuk kita. Maknanya di mana kita? Dalam syurgalah. Jadi ini sebenarnya peluang yang patut kita rebut sebab kita tak tahu penghujung hidup kita di mana kita pergi. Jadi dengan kita tempah tiket awal ni, tempah dululah mahligai tu. Bila dah mahligai dah ada, dan tentu sekali kita di sana, mudah-mudahan Allah memilih kita. Sebab kita ikhlas melakukan kerja-kerja aman, kita membantu Allah ni lah, membantu Allah membina masjid Allah, masjid rumah Allah. Mana masjid rumah Allah, kita bantu, Allah bantu kita, insya-Allah. Allah pemudahkan, lapangkan rezeki kita, panjangkan umur kita, anak-anak kita jadi soleh-solehah, isteri kita pun jadi isteri yang solehah, suami pun jadi suami soleh. Sentiasa hidup kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Walaupun cubaan itu tetap ada. Tetapi berbeza cubaan kepada orang beriman dengan cubaan kepada orang-orang yang kufur pada Allah. Berbeza. Allahu Akbar. Masya Allah, itu dia. Jadi Ustaz, mungkin ada di kalangan penonton kita nak bersama-sama dengan Musalla Ar-Raudah yang tinggal lagi berapa persen sahaja ni. Bagaimana caranya untuk mereka memberi sumbangan ataupun mungkin adakah mungkin boleh ke tapak untuk melihat sendiri? Dialu-alukan. Saya memang mengalukan sangat kena datang ke tapak, ke pelindung datang. Beritahu saya dulu, kita siap sebelum tengok tapak kita makan-makan dulu. Masya-Allah. Melawat tapak, berpeluh-peluh, kita minum pula lepas tu kan. Jadi saya offer lah pada semua untuk datang ke Kuantan di pelindung dekat dengan Teluk Cempedak, dekat je. 5 minit je. 5 minit je.
Sekarang ni kita pun kalau orang Kuantan tak pergi sangat pun Teluk Cempedak, orang luar je pergi Teluk Cempedak. Kami orang Kuantan pergi cari pot baru, pantai pelindung dekat dengan masjid kami, pantai Batu Hitam, itu tempat-tempat yang kita kata nak healing lah, kata istilah hari ni dah. Jadi kalau nak healing sambil tengok apa dan nak ada motivasi untuk sumbang masjid, mari kita jemput. Dan kalau tuan-tuan nak sumbang boleh dial kita punya talian hotline sebagaimana tertera di kaca televisyen, nombor pun ada. Dan bagi yang nak memiliki buku ni, buku Jaulah Al-Quran ataupun Tua Al-Quran ni harga RM70, separuh daripada pembelian buku ni terus kita sumbangkan untuk pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Tapi yang ni dah ada pemilik, saya nak bagi pada Ashraf ni. Dan ada satu lagi buku 40 hadis perjuangan pun harganya RM50, separuh terus kepada pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Tu sambil-sambil lalu boleh QR code. Senang je sumbang sekarang. Nak tanda je. Hanya di ujung jari je kan Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan Allah lembutkan hati tuan-tuan semua untuk menyumbanglah untuk masjid kita semua, insya-Allah. Masya-Allah, itu dia kan mudah-mudahan dan Dewi, kepada takut apa ni? Biasa orang suka pergi Kuantan. Cari tempat menginap tak ada. Nanti dah siap. Mari menginap FOC dekat Musalla Ar-Raudhah, kita ada bilik musafir. Masya-Allah. Dewan pun kalau siap esok ada dewan nak buat apa? Majlis kecil-kecilan, boleh sewa nak buat majlis kahwin ke majlis kenduri kendara, FOC juga. Itu balas, kita kata timbal balas kepada apa yang telah tuan-tuan sumbangkan. Ashraf nak datang Kuantan, sila. InsyaAllah, insyaAllah. Kita tapak tangan, padang bola kami tandahkan. Itu dia kan, Masya-Allah, itu dia kan buat orang-orang Kuantan ataupun mereka yang nak pergi di Kuantan kan. Jadi mungkin boleh bersama dengan Ustaz yang di nombor yang tertera di kaca TV, ambil peluang waktu subuh Ustaz kan. Waktu subuh adalah insya-Allah waktu yang terbaik. Mudah-mudahan kita mulakan hari kita dengan bersedekah, terutama lagi dalam membina rumah Allah kan. Jadi mungkin kata-kata terakhir daripada Ashraf sikit, 1 minit untuk penonton-penonton Assalamualaikum subuh pagi ini. Okey, walau macam mana pun topik ini sangat-sangat menarik bagi saya dan kenalah kita semua ambilkan satu titik perubahan bagaimana kita nak melangkah ke depan lebih jauh, bagaimana kita nak menyumbang pada Allah. Letakkan dalam pemikiran tu kita setiap hari supaya kita tahu apa nak kena buat lepas ni. Masya-Allah, itu dia kata-kata muhasabah diri, kata-kata azimat kan daripada Ashraf Muslim. Terima kasih Ashraf. Terima kasih kerana bersama dengan kami, ingatkan kami juga kan. Comeback insya-Allah. Insya-Allah, amin kan. Dan juga terima kasih kepada Ustaz juga, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ashraf semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kepada para penonton, masya-Allah, ambil peluang hari ini, kita tak tahu kan bila kehidupan kita ni ada, dan buat baik kena segera. Jadi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ni, masya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita nak tutup Assalamualaikum subuh. Selepas ini kita akan bersama dengan Assalamualaikum An-Nisa, insya-Allah. Kita jumpa sekejap lagi. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana.